mensia-siakan walaupun satu detik daripada masa yang ada pada 10 hari terakhir. Walaupun kita bekerja tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, yang maklum itu bukan alasan untuk kita berlebih kurang dengan 10 hari terakhir. Tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan kita diberi Allah Subhanahu Wa Taala angkat hijab, kita pergi tanya ahli kubur, kita sebut kan, kalau pergi tanya ahli kubur apa dia nak ketika ini, saya akan sebut dia nak ke Ramadan, terlebih pula lagi 10 hari terakhir ni, kerana mereka telah dibentangkan dan diperlihatkan dengan kelebihan-kelebihan yang ada di sepanjang Ramadan dan juga 10 terakhir Ramadan. Kan, tapi kita yang hidup ni kita tak diperlihatkan dengan demikian. Cuma kita dikhabarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kelebihan-kelebihan begitu begini, ya tanda-tandanya itu ini dan sebagainya. Maka atas kita pula untuk kita memanfaatkan waktu dan juga kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk kita sama-sama kejar, ya Allah Subhanahu Wa Taala sebut khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. So kalau kita teliti tuan-tuan mata Allah, ini tak masuk tajuk gitu kan, ini mukadimah dulu, tajuknya lain, ya. Ini mukadimah supaya tak terlupa, nak sebutkan kita berada pada waktu dan ketika ini. Allah Subhanahu Wa Taala sebut khairun min alfi syahr, terlebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah, baiknya Allah Subhanahu Wa Taala pada umat akhir zaman itu, tuan-tuan Allah, ya. Kita tak sama macam umat-umat terdahulu. Umatnya Nabi Nuh alaihi salam, ya. Kalau umur sedang kita ni 40 tahun, 50 tahun, itu masih lagi dalam pantang, ya, baru lahir, kan? Dia mengenai masa yang lama untuk baby pun mungkin dalam 100 tahun, ya, menyusu 100 tahun, ya, ataupun 200 tahun menyusu saja tempoh. Kalau kita menyusu 200 tahun yang salah, ya, bayangkan. Tapi umat terdahulu, umat Nabi Nuh AS, kerana umurnya panjang-panjang belaka, ya, maka mereka dikurniakan dengan waktu umur yang panjang, ya. Jadi ada kelebihan di situ. Begitu juga umat Nabi Musa AS, mereka dikurniakan dengan kekuatan fizikal, boleh beramal itu ini dan sebagainya, kan. Tapi umat akhir zaman ni fizikalnya kecil, ya. A'mar ummati baina 60 wa 70, umurnya umatku ni kata Nabi 60 ke 70, umurnya singkat dan dibandingkan dengan orang-orang terdahulu yang ratusan, ribuan tahun. Nabi Nuh AS 1000, ada kata 1200, 1100 tahun. Tuan bayang 1000 tahun, tuan. Kalau buat lun, ya Allah, nak mengambil ke 1000 tahun, ya. Bapak lama, ya. Dia punya interest tak tahu banyak, ya. Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita akhir zaman ni umurnya pendek dan fizikalnya lemah sangat. Allah Subhanahu Wa Taala dengan maha adilnya, Allah Subhanahu Wa Taala dengan kasih sayangnya, baiknya Allah Subhanahu Wa Taala terhadap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka dikurniakan pula dengan satu kelebihan, yang kelebihan tersebut berlaku pada setiap tahun. Pada setiap tahun, tuan-tuan mata Allah, kalaulah kita dikurniakan dengan Al-Qadar ini, malam Al-Qadar ini setiap tahun, satu tahun 1000 bulan, yakni bersamaan dengan 43 tahun, ya. Kalau 10 tahun 830 tahun, kalau 20 tahun 1000 plus tahun, lebih daripada umat-umat terdahulu. Itulah baiknya Allah Subhanahu Wa Taala dan kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala terhadap umat akhir zaman. Walaupun amalnya sedikit, walaupun fizikalnya lemah, walaupun umurnya pendek kurang, akan tetapi kelebihannya melebihi umat-umat terdahulu. Terima kasih Allah di atas anugerah yang sangat-sangat besar ni. Namun begitulah sifat dan sikap manusia. Kita selalu leka, kita selalu lalai, kita tidak menghargai ruang dan ruang yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Lalu kita apabila bertemu dengan 10 terakhir Ramadan ini, tuan-tuan, sikap masyarakat Melayu kita ni, masyarakat Melayu Islam kita ni, mereka seolah-olah tidak ada Ramadan ni, tidak ada roh, ya, tidak ada roh. Mereka dah tak sabar untuk keluar daripada menasah Ramadan, ya. Ini perasaan kedua yang sepatutnya ada pada seorang mukmin. Yang pertama tadi kegembiraan kerana kelebihan-kelebihan yang kita sebutkan tadi, dan perasaan kedua itu patut ada pada kita sebagai seorang mukmin, kesedihan kerana kita berada pada awakhir
waktu-waktu terakhir, ya, yang akan berpisah dengan kita. Allah Subhanahu Wa Taala. Salafun salih, orang terdahulu, tuan-tuan, mereka menzahirkan kesedihan yang amat sangat apabila berada pada 10 terakhir Ramadan, kerana mereka tahu Ramadan akan meninggalkan mereka, dan belum tentu lagi, bagaimana kata kursi majlis tadi, belum tentu kita ada peluang dan ruang untuk bertemu dengan Ramadan akan datang, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak ajak untuk kita semua sama-sama berebut. Ambillah sedikit waktu daripada malam yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita, tuan-tuan Allah, ya, walaupun sekejap, sekejap, satu bahagian suku, setengah, 2 bahagian, 3 bahagian, kalau dapat 3 bahagian terbaik. Kalau tak mampu 2, kalau tak mampu 1, kalau tak mampu setengah, kalau tak mampu suku, kalau tak mampu sedikit daripada malam itu kita peruntukkan untuk kita munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam hadis kursi, Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia pada setiap malam Ramadan, lalu Allah Subhanahu Wa Taala seru, hal min sa'ilin fa'atiyah, hal min da'in fastajibalah, hal min mustaghfirin fa'aghfirulah. Ada tak di kalangan manusia hamba-hambaku yang meminta, dan saya aku akan beri apa-apa yang dia minta. Ada tak di kalangan hamba-hambaku yang berdoa pada malam ini, dan saya aku akan astajib, aku akan mustajabkan doa dia. Ada tak di kalangan hamba-Ku yang memohon keampunan, dan saya aku akan ampunkan. Begitulah keadaannya pada setiap malam. Allah Subhanahu Wa Taala seru, Allah Subhanahu Wa Taala buka seluas-luasnya untuk terima kita, tuan-tuan. Maka keadaan kita ada di atas katil, ada di depan televisyen, ada yang bersenang lenang, ada buat macam-macam, mengadap PC, laptop, komputer dan sebagainya, dengan kita mengedepikan, mengesampingkan kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan. Sungguh, tuan-tuan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala buka hijab di antara kita dan juga keistimewaan 10 terakhir, nescaya kita sanggup berhenti kerja semata-matalah untuk memenuhkan masa 10 malam terakhir ini dan dengan ibadah, munajat, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Ya? Jadi kita sama-sama, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita dengan mana kita tahu, tuan-tuan. Ada sebahagian ulama menyatakan semua orang, semua orang akan memperolehi Lailatul Qadar. Sebahagian lagi menyatakan bahawa tak semua akan memperolehi Lailatul Qadar, melainkan mereka-mereka yang sungguh-sungguh bermujahadah, dah buat persediaan. Persediaannya bila? Persediaannya sejak habis Ramadan tahun lepas. Dia dah buat persediaan. Bukan hari ni baru dah buat persediaan. Bukan mana ni? Malam ni kita kiamatlah, malam ni tidak. Betul-betul Allah Subhanahu Wa Taala. Persediaannya mereka dah buat setahun yang lepas untuk menyambut 10 terakhir tahun ini. Habis 10 terakhir esok habis Ramadan ni, 1 Syawal tu dia dah buat persediaan dah untuk Ramadan akan datang. Kita dah 1 Syawal tu macam tak ada benda lah, lupa semua benda. Habis, lega tak puasa, lega boleh makan, lega boleh minum, lega boleh itu, boleh ini, boleh macam-macam. Ya Alhamdulillah. Seolah-olah tidak ada perasaan sedih langsung dengan berakhirnya Ramadan, berakhirnya tempoh kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam memberi rahmat, memberi keberkatan, menerima keampunan, menurunkan maghfirah dan sebagainya. Waktu itu dah berakhir, sepatutnya kita merasa sedih. Sebab itu Nabi SAW sebut, raghima anfu rajulin yudrika Ramadan wa lam yughfar, kama qala Nabi SAW. Celaka, binasalah seseorang yang dia diberi ruang dan peluang untuk bertemu dan berada pada bulan Ramadan, menjalani ibadah Ramadan, akan tetapi dia tidak diampunkan dosa. Ada orang yang berada dalam bulan Ramadan tetapi tidak diampunkan dosa. Ini satu ancaman daripada malaikat Jibril alaihissalam. Ia mendoakan perkara ini ketika Nabi SAW menaiki tangga mimbar. Sahabat Nabi sebut amin, amin, amin 3 kali. Antara satu doanya Jibril sebut raghima anfu rajulin yudrika Ramadan wa lam yughfarlah. Celaka, binasa mereka-mereka yang masuk ke dalam bulan Ramadan tapi tidak diampunkan dosa. Nabi sebut amin. Nabi perkenankan, Nabi aminkan doa Sayyidina Jibril alaihissalam. Maka takut bimbang kita, tuan-tuan muslimin sebab Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita di antara mereka yang termasuk dalam golongan yang tidak diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan ini, padahal waktu ini Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat bermurah.
mintalah Allah beri, doalah Allah mustajab, minta ampun Allah Subhanahu wa taala ampun tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mudah-mudahan ya sedikit sebanyak usia ini kita akan masih belum terlambat tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala untuk kita manfaatkan malam-malam waktu-waktu yang berbagi bagi kita di tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan keazaman kesungguhan. Sebagaimana kita bersungguh di dalam melaksanakan kerja harian kita, kerja wajib kita, kerja hakiki kita, kerja bergaji kita, maka terlebih lagi kita melaksanakan kerja ibadah kita yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang akan menentukan kejayaan kita. SKT, KPI dan sebagainya. Inilah waktu dan ketika yang tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan rasa malas, jangan rasa leka, jangan rasa rugi ya. Orang terdahulu tuan-tuan 10 malam terakhir ni iktikaf, tak keluar masjid, melainkan kecil berak makan sikit tu ya. Sebab selebihnya mereka duduk iktikaf dalam masjid kan. Dan begitulah keadaan Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW sebut Syaitan Mi'zarah, Nabi SAW ikat kain. Dengan masuk ikat kain itu Nabi SAW tidak bersama dengan para isteri, tidak berhubungan dengan para isteri baginda SAW, kerana memberi tumpuan dan perhatian terhadap kelebihan dan keutamaan malam-malam Ashrul Awakhir Ramadan dan malam-malam terakhir Ramadan tuan-tuan. Sebut tadi, kalau Allah SWT singkap hijab antara kita dan juga malam-malam terakhir 10 ni tuan-tuan, Masya Allah, kita akan sanggup tinggalkan dunia walaupun kita diberi keuntungan berjuta bilion sekalipun, itu semua kita akan sanggup tinggalkan melihatkan kelebihan yang Allah sediakan pada malam terakhir ini ya. Jadi itu mukadimahnya pada petang ini insya-Allah. Dan sebutnya tuan-tuan, kita masih lagi dalam munasabah sambutan nuzul Quran ya, nuzul Quran. Ini juga satu tajuk penting untuk kita bincangkan, kerana inilah waktu dan ketikanya Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menurunkan Al-Quran Al-Karim ke atas baginda Nabi SAW 1400 tahun dulu ya. Ulama kira-kira penurunan Al-Quran yang wahyu yang pertama di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu berlakunya pada bulan Ramadan ketika Nabi di Makkah Al-Mukarramah ya. Jadi banyak sisi yang perlu kita bicarakan berkaitan dengan Al-Quran ini supaya kita bertambah kecintaan dan kefahaman kita terhadap Al-Quran, maka bertambah hebat pula amalan dan pelaksanaan kita terhadap Al-Quran tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Yang akhir zaman ini tuan-tuan, kita lihat Al-Quran merupakan menjadi suatu perkara yang ditinggalkan oleh umat ini. Ini kita nak bicarakan dalam masa yang terbatas ni tuan-tuan, insya-Allah ya. Kita mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah seawal ayat pertama dan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Baqarah Alif Lam Mim. Kenapa surah Al-Baqarah? Kalau ikut tertib penurunan Al-Quran, surah Al-Baqarah ini turunnya kemudian daripada surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surah Al-Alaq. Surah Al-Baqarah turunnya di Madinah setelah daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan surah Madaniyah. Surah Madaniyah ini banyak mengandungi hukum hakam. Adapun surah Makkiyah yang diturunkan di Makkah ketika Nabi berada di Makkah, maka kandungannya lebih banyak menyentuh kepada ajakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sembahan berhala, lebih kepada memasak akidah. Tidak ada lagi syariat, belum ada lagi syariat. Syariat kebanyakannya bermula setelah daripada Nabi berhijrah ke Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, Allah pilih untuk letakkan surah Al-Baqarah di awal Al-Quran
Walaupun di sana ada surah-surah yang lebih awal turunkan, namun kerana ada satu pernyataan yang sangat penting di dalam surah Al-Baqarah ini, maka ia diletakkan di awal Al-Quran supaya ianya menjadi panduan bagaimana untuk kita bermuamalah ataupun bagaimana untuk kita bergaul, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran keseluruhan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pernyataan ini di awal supaya kita faham apa pernyataannya. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ini pun satu perkara yang hebat. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran dalam rupa bentuk huruf. Ya, masyarakat Arab ketika zaman Nabi SAW, mereka sangat-sangat suka bersyair. Ya, memang syair ini menjadi darah daging dan kesukaan mereka. Ya, bahkan penyair-penyair ini ada kedudukan dalam masyarakat. Terlebih pula mereka yang syair-syairnya digantung di dinding-dinding Kaabah. Siapa-siapa yang digantung syairnya di dinding Kaabah, maka dia ada kedudukan yang tinggi. Agaknya lah kalau kita convert dengan kedudukan keadaan kita sekarang, boleh jadi mereka yang syair dia tergantung di dinding Kaabah tu jusasi, boleh jadi, ataupun jusabi, guna tinggi kedudukan. Sebab penyair-penyair ni mereka ni, bahasa mereka ni perlu untuk memuji-muji pemimpin, mengampu, kan? Mengampu memberi semangat di dalam peperangan dan sebagainya. Maka masyarakat ketika itu suka kepada syair. Syair akan membangkitkan satu perasaan yang lain dalam jiwa mereka. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran yang bahasa Al-Quran itu jauh lebih baik daripada penyair-penyair yang tadi, yang menjadi mukjizat kepada Nabi SAW. Untuk mendandingi syair-syair mereka. Ya, sebab itu sebahagian daripada ahli syair yang berada pada zaman Nabi SAW, ya, mereka apabila dengar bacaan Al-Quran, mereka sendiri sebut ini bukan bahasa manusia, ini bukan susunan kata daripada manusia, ini bukan perkataan Muhammad, ini bukan perkataan biasa-biasa, ini sungguh-sungguh luar biasa susunan, baik daripada segi tata bahasanya, baik daripada segi nahunya, verbnya dan sebagainya, saintifiknya, apa-apa sekalipun, maka ianya suatu perkara yang sangat-sangat ajaib. Ya, mereka sendiri mengakui kata Allah Subhanahu Wa Taala. Namun disebabkan keegoan, mereka menolak untuk beriman dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan pun Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dalam keadaan Alif Lam Mim. Tuan masyarakat ketika itu tak bercakap dengan huruf. Mereka bercakap dengan huruf yang disusun dalam satu perkataan yang dibentuk menjadi ayat. Saya berpuasa, saya nak makan, saya nak berbuka. Dia tak bertutur dengan huruf S-A-Y-A-N-A-K-B-E-R-B-U-B-U-A-S-A. A-W-A-K-N-A-K-B-E-R-D-I-M-A-N-A. Letih kita nak cakap itu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dalam Alif Lam Mim yang membuatkan masyarakat Arab ketika itu tercengang. Ini apa benda ni? Maha suci Allah, bijaksananya Allah Subhanahu Wa Taala gunanya untuk menarik perhatian orang Arab ketika itu. Bila mereka tengok, baik, pelik sangat ni Muhammad baca. Lalu setelah dengar Alif Lam Mim, mereka berkobar-kobar pula untuk dengar dan tahu apa pula selepas Alif Lam Mim. Nampak? Allah Subhanahu Wa Taala yang bijaksana untuk menarik perhatian. So macam tajuk-tajuk majalah lah tuan-tuan, tajuk paper ke, yang tajuk utama dapat mesti tajuk yang boom, yang akan menarik minat pembaca untuk membeli, kan? Contoh sampai sekarang orang tak baca sangat surat khabar, kan? Kita tak kira lah. Kalau contoh surat khabar kan, surat khabar ni muka depan mesti menarik, kan? Kerajaan Madani contoh lah, kan? Pumpang Raya Jumaat ditulis situ. Orang kata, sudah lah. So tajuk tu akan membuat orang berminat. Janganlah bubuh tajuk depan tu resepi kuih spring. Siapa nak beli? Dan benda tu tak pelik, kan? Jadi mesti tajuknya boom. Allah Subhanahu Wa Taala letak di awalnya ayatnya menarik perhatian masyarakat Arab ketika itu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut Zalikal Kitab. Itulah kitab, yakni Al-Quran, la raiba fihi.
yang tidak ada keraguan padanya, hudan lil muttaqin, yang menjadi panduan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini poin yang penting. Ini penyataan yang sangat besar makna. Sebab itu Allah letakkan di awal Al-Quran. Ini Al-Quran yang kandungannya la raiba fi, tidak ada sebarang keraguan. Kamu carilah, ikut cara mana sekalipun, kamu tak akan temui sebarang keraguan. Sama ada daripada segi tata bahasanya, penggunaan perkataannya, saintifiknya, ekonominya, itunya, ininya. Cari, kamu tak akan jumpa sebarang kekurangan, sebarang kelemahan pada Al-Quran. Sungguh tuan-tuan Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana kandungan Al-Quran itu memang pelik. Sebab itu Allah sebut itu la raiba fi, kamu tak perlu ragu, kerana nanti kamu akan bertemu dengan perkara-perkara yang jauh menjangkau logik, relevan, rasional manusia. Dalamnya ada peristiwa-peristiwa yang telah berlalu. Bahkan Allah SWT sebut peristiwa ketika di awal penciptaan manusia. Manusia tak ada lagi. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah baru sebut pada malaikat nak cipta manusia. Manusia tak ada. Itulah antara kisah disebutkan di dalam Al-Quran. Sebab itu orang Arab tuduh ini adalah ciptaan rekaan Nabi SAW. Ini cerita pelik ni. Ni orang tak ada lagi. Apa hal? Begitu juga dengan cerita dosa pahala, syurga neraka, hukum hakam, halal haram, baik dan buruk, balasan dan sebagainya. Ini benda-benda yang besar, yang kita sebut tadi menjangkaui, melebihi logik, relevan, rasional penerimaan manusia. Walaupun di luar begitu, namun kita kena terima dan patuh, kerana la raiba fi, tidak ada keraguan. Maka sebab itu Allah SWT sebut perkataan ini di awal surah Al-Baqarah, supaya kita faham tuan-tuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah nak ihya, tuan-tuan, nak ihya Ramadan kita supaya kita faham. Kerana kaitan Ramadan dengan Al-Quran sangat-sangat rapat. Allah pilih Ramadan untuk menurunkan Al-Quran, dan Allah pilih malam Al-Qadar untuk diturunkan Al-Quran. Maka kefahaman kita terhadap Al-Quran mesti sebetul dan sebaiknya, barulah kita mampu untuk menjalani Ramadan dengan betul. Ya, Allah SWT sebut, ya, tahu Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita teliti, ya, ada usaha-usaha untuk mencari kelemahan, kekurangan dalam Al-Quran, terutama dari pihak musuh-musuh orientalis barat. Ya, ada beberapa peristiwa antara yang pernah diceritakan oleh guru kami semasa belajar dulu. Disebut, saya selalu sebut, saya suka sebut perkara ini supaya kita nampak kelebihan, kebesaran, kehebatan Al-Quran. Ceritanya berkaitan dengan sekumpulan orientalis barat yang ditugaskan untuk mencari kelemahan Al-Quran, kesalahan-kesalahan dalam Al-Quran. Ke beberapa orang kita ni diberikan tugas skop masing-masing. Yang ini melalui dia kena kaji daripada segi tata bahasa. Ini segi semantiknya, ini segi mantiknya, ini dari segi saintifiknya, ini dari segi ini dan sebagainya. Masing-masing diberikan skop masing-masing untuk kaji Al-Quran dan cari kelemahan-kelemahan. Ya. Ya subhanallah, setelah mereka berusaha tuan-tuan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara mereka ada yang terjumpa satu perkataan, yang dia tadi mengharapkan bahawa perkataan inilah perkataan yang salah dan tak sepatutnya berada dalam ayat tersebut, dan ini adalah satu kelemahan Al-Quran. Maka mereka mencanangkan kelemahan ini kepada umat Islam. Untuk apa tuan-tuan? Supaya umat Islam berasa sangsi dan ragu terhadap Al-Quran. Itu je kerja. Mereka nak menanggalkan keyakinan pegangan umat Islam terhadap Al-Quran. Kerana mereka tahu selagi mana umat ini berpegang dengan Al-Quran, mereka takkan mampu untuk menjatuhkan umat. Maka sebab itu mereka cuba cari jalan untuk menanggalkan keyakinan umat daripada Al-Quran. Lalu apa yang berlaku? Dia dapat satu perkataan. Perkataan yang berada di dalam surah An-Naml. An-Naml surah As-Semut. Kan? Surah Semut pun dia buktikan. Tengoklah Al-Quran, tak ada nama lain. Banyak lagi benda lain. Kenapa bagi nama binatang? Baqarah, apa lagi? Al-Nahl, lebah, Al-Ankabut, Al-Fil, Al-Ankabut, laba-laba, Al-Fil, gajah,
An-namlu semut. Kan? Tak ada ke benda lain nak beri. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala yang beri nama mesti ada manfaat. Supaya kita beri perhatian pada binatang-binatang tersebut tadi. So An-namlu, dalam surah An-namlu ni peristiwa ketika Nabi Sulaiman alaihi salam mengumpulkan bala tentera dia. Kan? Wa husyira li Sulaiman junuduhu min al-jinni wal insi wat tayri fa yuz'un. Hatta idza ataw ala wadi an-naml qalat namlah ya ayuha an-naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Nabi Sulaiman dia akan buat perhimpunan. Sentiasa buat perhimpunan mengumpulkan bala tentera dia. Perhimpunan pagi bulanan ke mingguan kita tak tahu lah, tapi mesti ada. Setelah perhimpunan, maka mereka akan berarak ke satu tempat. Pada hari kejadian, mereka berarak dan akan melalui satu lembah. Nabi Sulaiman diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendengar dan memahami bahasa binatang. Lalu ketika nak turun ke lembah tu dengan bala tentera dia jin, manusia, wat-tayr dan juga burung-burung. Disebutkan ahli tafsir ketika berkumpul tentera dari burung-burung ni gelap langit. Semua jenis burung berkumpul sampai gelap langit ketika itu menaungi jin dan juga manusia yang ada di bawah. Ini tentera-tentera Nabi Sulaiman alaihi salam. Lalu ketika nak lalu lembah tu tadi, Nabi Sulaiman berhenti kerana dia dengar. Dia dengar ratu semut. Qalat namlah, ratu semut. Koloni semut ni dia punya pemimpin betina, ratu. Dia tak ada raja. Kan? Jadi semut-semut ni semua patuh kepada ratu. Kan? Dia tak ada raja. Subhanallah. Kena kaji tuan-tuan. Kenapa semut dipimpin oleh ratu? Ya. Dia tidak dipimpin oleh raja. Kemungkinan kalau dipimpin oleh raja, semut akan jadi malah. Oleh kerana dipimpin oleh ratu, maka dia jadi raja. Nampak? Boleh jadi, boleh jadi. Itu semua kena kaji. Lalu ketika nak sampai tu, Nabi Sulaiman dengar ratu semut sebut apa? Ya ayuhan naml udkhulu masakinakum. Dia dengar tapak kaki bala tentera Nabi Sulaiman ni tadi. Wahai semut-semut sekalian, masuklah kamu ke dalam sarang-sarang kamu. La yahtimannakum Sulaiman. Supaya kamu tidak dipijak-pijak, diinjak-injak oleh tentera Sulaiman sehingga kamu pecah berderai. Pecah berderai. Perkataan la yahtimannakum pecah berderai inilah yang orang tadi quote. Dan dia kata ini adalah kesalahan tata bahasa dalam Al-Quran. Ialah kalau ikut penyuluh bilangan tuan-tuan, kan, pecah berderai ni untuk kaca, kan, kayu patah, kan, pecah berderai ni biasa kita guna untuk kaca. Jadi kalau guna untuk binatang, nampak macam pelik lah, kan, macam pelik. Rupa-rupanya tuan-tuan, mereka canang, ini adalah kesalahan Al-Quran. Tak sepatutnya semua boleh pecah berderai. Lalu tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, jawapan mereka ini dibalas oleh ulama ilmuwan Islam yang kaji pula semua. Kaji semua. Mereka ambil semua kaji. Letak stetoskop. Tengok mana? Mikroskop. Stetoskop. Dengan jantung kan? Stetoskop dengan jantung. Saya pernah dulu tuan-tuan 10 tahun lepas ketika cek kandungan anak dalam perut, ya. Doktor di suatu klinik desa tu, dia cek stetoskop. Tiba-tiba muka dia berubah merah. Dia kata, "Buat anak puan ni dalam bahaya. Jantung dia sangat lemah." Masa tu lalu pun naik ambulans daripada kampung tu, terus hantar ke Temerloh. Kita tercengang-cengang. Cek tepi. Saya tak tahu dia. Nanti. Besok tunggu bawa orang rumah kita ni. Kita tak tahu apa benda cerita. Handset dia tinggal rumah. Kita pun ikutlah pergi ke Temerloh. Kita perlu cari semua. Sampai. Bila doktor pakar tengok cek balik semua. Tak ada masalah. Kenapa? Tak ada masalah. Kandungan puan okey. Tapi sebabnya doktor sana suruh gini. Rupanya bila call balik, cek balik ke sana, ya subhanallah, stetoskop itu sumbat. Dia dengar tu salah. Dia kata, minta maaf, stetoskop itu sumbat. Ada benda masuk, ulat ke apa tak tahu lah. Jadi menyebabkan bacaan dia dengar salah. Dia punya minta maaf tu Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf nanti, minta maaf. Kita keberah lah. Dia kata anak kita nak mati dah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rupanya tersumbat. Ya salah. Stetoskop punya pasal.
cerita apa tadi? Semut, mikroskop. Lalu diletakkan pada mikroskop dan dikaji. Ya subhanallah, Maha suci Allah yang mengilhamkan ratu semut ini tadi dengan perkataan la yahtimannakum. Allah yang ilhamkan perkataan itu kepada ratu semut, dan dia sebut, dia arahkan pada tentera semut, la yahtimannakum, masuk supaya kamu tak diinjak sehingga pecah kenderaan. Rupa-rupanya dikaji, abdomen semut tu tercipta daripada fiber, dan dia kaca tuan-tuan. Badan semut sehinggalah kari. Tuan-tuan tak percaya, cari kereta sekedar kunyah. Kalau macam kaca, ya fiber. Kereta semut dulu kaki dia mati. Tak batal masa, kunyah sahaja, jangan telan. Kalau telan batal. Ya? Jadi situ kita akan dapat kebenaran. Memang sebab itu kalau semut ni kita picit, dia pecah. Kan? Pecah sebab dia fiber, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya tuan-tuan, apa terjadi? Akhirnya semua saintis tadi masuk Islam. Mereka nak cari kelemahan awal, yang mereka jumpa kesempurnaan. Bagaimana mungkin ada lemah? Kerana yang menurunkan Al-Hakim yang Maha Bijaksana, Tuhan yang mencipta perkataan, yang mencipta bahasa, yang mencipta makhluk. Maka dia tahulah perkataan apa yang perlu digunakan untuk keadaan-keadaan tertentu. Sungguhlah semut tadi bila dia pecah menderai kerana dia fiber. Mudah. Itulah kelebihan Al-Quran. Besarnya Al-Quran. Walaupun pada perkataan tak ada satu yang perlu ragu-ragu. Begitu juga yang terjadi pada Tutankhamun, Firaun yang memusuhi Nabi Musa AS. Kan? Tutankhamun, banyak Firaun ni. Kata sebahagian ulama, Firaun ni gelaran raja. Ya, bukan nama. Raja Aslan Shah, Raja Abdullah. Itu gelaran. Firaun Tutankhamun, Firaun Nefertiti, Firaun macam-macam lagi lah. Ya. Jadi kata sebahagian dia kata Firaun ketika Nabi Musa AS bayi itu lain, dan Firaun ketika Nabi Musa berdakwah tu lain. Ya, ada kata yang sama. Sebab Firaun umur dia panjang, ya, tak pernah sakit, tak pernah itu ini dan sebagainya. Firaun yang lemas ketika mengejar Nabi Musa AS. Lemas dalam laut kan, laut Kulzum, ya Allah Subhanahu Wa Taala matikan dia juga bala tentera dia. Ketika Nabi Musa dikejar oleh tentera Firaun sampai depan laut Kulzum, inna lamudrakun. Pengikut Nabi Musa kata, habislah kita wahai Musa, habislah kita ini. Depan kita laut dan belakang kita juta bala tentera Firaun. Nabi Musa dengan confident cakap, kalla inna ma'i rabbi sayahdi. Tidak, sesungguhnya Tuhan aku akan bersama aku dan dia akan bantu kita. Idrib bi'asakal bahr. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala perintah Nabi Musa ketuk muka laut tu. Lalu fanfalaqa fakana kullu firqin kattaulil azim. Terbukalah laut, seluas-luasnya 12 lorong tanpa tol tadi. Lalu pengikut Nabi Musa ni tadi masuk, lalu dia jadi dinding tu saja. Jadi dinding keras. Ya, jadi dinding. Memang bukan air tu cair, tak, dia jadi keras tu. Kata dalam tafsir dia keras. Jadi mereka boleh lalu tu begitu. Jadi Firaun ketika lihat, tengok inilah kebesaran aku. Mereka laut terbuka dan mereka boleh lalu. Dia sombong gitu. Padahal itu kuasa Allah SWT. Lalu ketika Nabi Musa dah sampai sebelah sana, Firaun dan juga bala tenteranya masuk. Ketika sampai ke tengah, Allah SWT cantum kat saudara laut, dilemaskan Firaun. Ketika itu Allah SWT sebut, tuan-tuan, Firaun ketika itu dia beriman. Ketika dia dah lemah itu dia beriman. Tapi Allah SWT tak terima iman dia, kerana iman dia dah terlalu lambat. Dia bilang amantu birabbil ladzi amantu bihi Bani Israel. Kata aku beriman. Ketika dia lemah, apa Allah tak terima? Al-an wa qad asaita. Sekarang kau nak beriman. Selama ni tak nak dengar cakap. Kau tak terima. Allah sebut pada fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Hari ini kami selamatkan kamu, jasad kamu, untuk menjadi panduan bagi orang yang akan datang selepas daripada kamu. Jasad dia selamat. Maka baru tuan-tuan tahun 70-an begitu dibuat autopsi ke postmortem ke atas mumia Firaun
Berapa mumia dia banyak Firaun kan. Lalu di antara banyak-banyak tu satu ditemui kandungan garam tinggi. Dr. Maurice Bucaille, seorang Perancis yang ditugaskan untuk buat postmortem tadi, dia masa heran kenapa mumia lain tak ada garam. Kalau lah itu proses kawin ketika itu, kenapa mumia lain tak ada kandungan garam? Yang ini kandungan garamnya terlalu tinggi. Lalu dia buntu, tak ada jawapan. Diadukan kepada ilmuwan Islam. Lalu ilmuwan Islam jawab dengan mudah, itu simple. Nabi kami dah beritahu 1400 tahun dulu, "Falyawma nunajjika bi badanika litakun liman khalfaka ayat." Memang Allah SWT selamatkan dia, jasad dia tak hancur, pengikut dia semua hancur jasadnya. Dia seorang tak hancur untuk menjadi petunjuk panduan bagi orang yang akan datang. Sebab itu dia punya body dia tu penuh dengan kandungan garam. Rupanya dialah yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Firaun ditenggelamkan ketika kejar Nabi Musa alaihissalam. Apa yang berlaku pada Dr. Maurice Bucaille? Setelah dia mengkaji, dapat jawapannya daripada Al-Quran, akhirnya Dr. Maurice Bucaille masuk Islam. Tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sangat kisah-kisah saintis masuk Islam apabila dipadankan kajian mereka dengan Al-Quran. Seorang doktor dari Thailand, Dr. Papa, kosmetik, yang mengkaji kulit, kulit, akhirnya dapat jawapan dalam Al-Quran. Akhirnya masuk Islam. Banyak lagi kisah-kisah lagi tuan-tuan. Kita dah sebut bahawa tidak ada keraguan, tidak perlu keraguan. Apa pun yang datang, tuan-tuan, kalau nak sebut tak puas hati, memang banyak benda tak puas hati dalam Al-Quran. Sebab itu proses menerima Al-Quran adalah proses menggunakan hati yang ada kandungan iman. Tuan-tuan tak boleh guna otak semata-mata, akal semata-mata. Kerana akal kita terbatas, dia tak mampu untuk proses Al-Quran. So Al-Quran ini berbentuk mukjizat. So dia perlu guna hati yang ada dasar iman, dibantu dengan akal. Kalau kita tak guna hati, kita guna akal, prosesnya akal semata-mata, kita akan argue, tak puas hati dengan Al-Quran. Banyak benda kita tak puas hati. Halal haram, hukum hakamnya, kan? Kenapa? Makan, contoh kan, Hurimat alaikum maitatu wa lahmul khinzir. Diharamkan ke atas kamu, bangkai. Tak boleh makan bangkai. Kenapa tak boleh makan bangkai? Patut senang kan? Tak payah sembelih. Nampak lembu, langgar je. Langgar je ambil, bawa masuk kereta, selesai. Kan? Ayam tak sembelih, berapa banyak ambil, patah tengkuk sudah. Susah nak sembelih. Senang. Kan? Hurimat alaikum maitatu wa damu. Darah. Tak boleh makan darah. Kan tengok orang makan darah sedap kan? Ada setengah bangsa makanan dia campur dengan darah telah dikukuhkan. Sedap ni ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ada pula orang kita yang pernah makan darah kita kan? Ya? Masa zaman di jahiliah dia kata dia mengaku aku saya pernah saya tengok sedap ikan orang tu bubur darah saya makan. Darah pula darah babi. Ya Arhamar Rahimin. Apa dia rasa? Sedap sungguh dia kata. Darah. Tak boleh makan darah. Malaikat yang Allah SWT halalkan hati. Itu je. Lain benda tu tak boleh. Kan? Yang ketiga, walahmul khinzir. Tak boleh makan babi. Babi tadi. Walaupun sedap babi kita tak. Tuan-tuan tanya orang yang makan babi. Dia cakap sungguh babi ni memang sedap. Sedap pada lumpur, sedap pada keluar, sedap. Sebab itu dia makan babi. Kan? Saya pernah tanya orang kita yang pernah makan babi. Sedap. Sedap. Dia kata lembu babi ni tak apa sebut babi ni. Khinzir ni bahasa Arabnya, bahasa Melayunya babi. Kan? Dulu dia ada nama pena Cadbury. Tapi sekejap lah kan. Rasa dia masuk dalam Cadbury dulu sekejap. Lepas tu tak ada lah kan. Dia dah keluar. Dia tak ada saham. Babi kan? Sebab apa? Dia sebab masyarakat kita ni kalau sebut benda lain, rasuah ada apa? Riba ada benda babi. Dia terlalu sensitif dengan babi. Makan babi. Dia nak makan rasuah. Ada masalah kan? Rasuah lebih ringan daripada babi kan? Nah itu masalah tentang masalah ni. Dan nak sebut babi tu, kalau ikut tak puas hati kita tanya orang makan babi kan, dia kata sedap kan? Sedap. Sebab dia pernah makan tu lah kan? Tapi dia dah taubat lah. Dulu dah dalam keadaan jahiliah dia kata fat babi ni semuanya wahyu. Tak ada yang daging yang kerah-kerah lihat tadi. Semuanya macam wahyu kan, semua lembut-lembut berlaku. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Inilah ujian kepada orang beriman.
Kita tak makan babi bukan sebab dia ada kumannya, bukan. Kita tak makan babi sebab perintahnya begitu. Hurimat alaikum maitatu wa damu wa lahmul khinzir. Kalau lah tak ada kuman sekali. Sekarang ni ada je ubat yang boleh suntik mati kuman. Boleh kita boleh makan? Tak boleh. Kita tak makan sebab perintah Allah begitu. Tapi kalau ikut kita tak puas hati. Kenapa tak boleh makan babi? Kan babi senang dapat. Begitu tepi semua ada. Belakang dapur ada, buka pintu ada, tepi jalan ada babi. Mana-mana ada babi, everywhere kan? Melintas sana sini. Ya Allah, senang ada babi. Tapi kenapa Allah SWT haramkan? Allah SWT halalkan lembu. Lembu ni mahal lagi. Nak beli sekarang sekilo 40 lebih, 50 lebih. Kebuah mahal lagi. Usaha kijang nak cari payah. Susah. Babi lah paling mudah didapati. Baik yang belut kena, baik yang dia. Senang sangat. Mana-mana kan? Tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin tuan-tuan penjalan sini penuh serempak. Kan? Puas dalam serempak tuan. Kenapa Allah SWT haramkan? Kan? Kalau tidak senang kita kan. Seekor-seekor babi itu gemuk, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Saya pernah tengok tuan-tuan, ada seorang pasal kan Nabi kita babi pula. Ada seorang cerita ni ditangkap. Kita nampak tinggi macam tu je. Kan? Panjang-panjang macam tu. Dia punya berat bila dia timbang, seekor tu 150 kilo. 150 kilo. 2 ekor boleh makan satu kenduri kahwin. Kalau benda tu halal. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tapi ujiannya Allah Subhanahu Wa Taala haramkan. Ya, kita kalau tak puas hati, memang kita akan kalau halal tak kesedar kan. Tombok je belakang rumah, tunggu belakang dapur. Umpan sikit kan, nampak lama datang kan. Tapi Allah SWT haram. Begitu juga kalau Arab. Kenapa Allah SWT haram ke Arab? Kan? Nampak je sedap, dia Arab kan wine. Yang beribu-ribu semotol kan. Kan? Whisky, Casper. Kenapa Allah SWT haram kan? Kenapa Allah tak halal kan? Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kalau kita tak ikut tak puas hati kita ni, ikut logik kita, maka kita akan bantah benda. Tapi bila kita terima dengan keimanan, Allah SWT sebut tu, kita terima kan? Relax. Allah SWT yang sebut, tak ada masalah. Orang perempuan, orang tak puas hati. Kenapa lelaki boleh kahwin empat? Kenapa perempuan tak boleh kahwin empat? Kan? Jadi tajuk panas. Tak patut ayat Quran. Kan? Kita orang lelaki berjuang sungguh-sungguh. Ini ayat Quran tak kena lawan kufur. Oh, kita bawa macam tu. Punya kita tak kahwin empat. Ayat tu je kita amal, ayat lain kita tak amal. Ni ayat suruh sedekah ni. Ini kalau ada duit, tak ada duit, tak payah. Kita berdalih-dalih. Ayat ini tak perlu ni. Ini tak perlu. Awak nak lawan ayat Quran ni. Ini Tuhan turun ni. Kufur tu. Bini pun terkejut, takut. Ya, tak apa. Nah, oleh kerana kena dengan nafsu, maka kita ikut. Tak kena dengan nafsu, kita tolak. Memang, kita tak matilah. Kenapa boleh kahwin 4 lelaki? Perempuan tak boleh. Ada ikut sama Allah. Ikut tak puas hati kita. Kan? Kenapa hukum begitu? Kenapa perempuan kena pakai tudung? Orang lelaki tak boleh pakai tudung. Kan? Patut perempuan lelaki kena pakai tudung sama sekali. Tapi auratnya berbeza. Kenapa orang perempuan auratnya menyeluruh, orang lelaki auratnya sebahagiannya? Kita tak akan puas hati. Tapi itulah tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketentuan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala yang kena dengan spek kehidupan manusia. Kita yang akan terbatas ni, kita tak mampu nak fikir benda sebalik. Tetapi bila kita ikut hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan temui kesempurnaan, keselamatan. Yakinlah tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah sepatutnya sikap kita terhadap Al-Quran. Ya? Ini sikap kita terhadap Al-Quran tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak Nabi kita nak pukul Nabi. Ya? Jadi saya nak ajak tuan-tuan untuk kita sama-sama tanam kecintaan kepada Al-Quran. Tanam kecintaan yang mendalam terhadap Al-Quran. Baca, tadabbur, tafahum, fahami, teliti dan amalkan sungguh-sungguh apa yang terkandung dalam Al-Quran. Selagi kita diberi nyawa, selagi kita diberi panca indera tuan-tuan, zahirkan kesyukuran kita dengan kita beramal dengan Al-Quran tuan-tuan. Kalau sebelum Allah SWT tadi akhir kita pada petang ni, saya nak buat satu kisah tuan, supaya kita insaf. Supaya kita insaf. Selama ni kita rasa kita kufur dengan iman. Ya. Kami di Majlis Agama Islam, saya dan rakan-rakan beberapa lain jadi panel penemuruka peserta penghafaz Al-Quran dari Imam yang kita interview setiap tahun untuk kita beri allowance galakan hafazan.
Kan? Contoh kalau ada yang menghafaz Al-Quran, boleh mohon. Ya, kalau 30 juzuk tu dia bagi 6,000 lebih kurang setahun. Ya? 30 juzuk. Kalau 10 juzuk adalah 5 juzuk, ada sikit-sikit kan. Saya ditugaskan untuk temu duga setiap kali itu, setiap tahun temu duga peserta yang buta dan juga autism. Ramai peserta buta dan autism yang menghafaz 30 juzuk Al-Quran, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa. Jadi autism ni biasa, tuan-tuan. Autism sebenarnya luar biasa juga. Orang autism dia memang lembab kan. Kalau kita tanya satu, dari mana? Yang ke umur berapa? 20. Kerja? Tak. Duduk mana? Rumah. Macam tu lah jawapan. Kita ni jamak lah tu. Dia autism. Dia macam tu ya. Tapi bila kita soal dia Al-Quran, sila bacakan ayat sini. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni. Kita tak habis soalan lagi. Kita dah baca. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bukan dia tak salah. Dia baca tanpa henti. Tanpa salah sikit pun. Tengah-tengah dia baca tu, kita mencelah dengan ayat lain, dia terus pergi ke ayat tu. Macam kita tukar rel kereta api, daripada terus tu kita channel ke kanan, dia terus ke kanan. Macam tu lah kepala otak dia, rem dia besar sungguh. Tak ada macam, tak ada sekat-sekat, dia terus channel. Dan tak ada satu tinggal, walaupun satu huruf. Cuma mungkin sebutan dia tak sempurna kerana autism dia autism. Kita yang sempurna pun tak macam tu. Kita pun tak mampu nak ingat macam tu. Dia tak ada tertinggal satu huruf. Yang lebih menakutkan tuan-tuan, seorang buta. Makcik ni dah meninggal dunia dah tahun lepas. Peserta. Saya dah temu uji dia lebih kurang 8 tahun. Ya. Sebelum ni orang lain. Tapi orang lain temu-duga dia tu dah pencet, saya pun ambil alih tugas temu-duga dia. Kemudian ni dah masuk temu-duga dah lebih kurang 20 ke 30 tahun. Jadi setiap kali tahun lepas terakhir, sebelum daripada dia meninggal dunia Ramadan tahun lepas, saya berbawa dengan dia. Dan tahun tu kali tu dia luahkan satu perkara yang luar biasa. Lain macam Wan. Kita panggil dia Wan. Cepat sikit kita ambil. Macam Allah Subhanahu Wa Taala, dia sebut apa tuan-tuan? Dia buta. Dia buta sejak lahir. Dia nak menghafal Quran susah. Dia nak beli Al-Quran, dia tak mampu. Tapi dia baca melalui kaset dan juga guru yang bacakan dia. Dan ambil masa lebih kurang 19 tahun setengah untuk menghafaz 30 juzuk Al-Quran. 19 tahun setengah melalui pendengaran sehari lebih kurang 1 ataupun 2 ayat. Dia dengar sehingga dia hafaz Al-Quran. Alhamdulillah, bacaan dia sangat-sangat mantap. Dia tak lupa satu kataan pun. Walaupun satu huruf dia tak tertinggal dalam bacaan setiap kali temu-temu. Bahkan sekali jalan panel 6 orang. Kalau baca ni dia boleh tegur peserta-peserta yang lain ni yang tersalah kataan, tersalah huruf, tersalah baris, dia boleh tegur dalam keadaan dia menjawab soalan dia. Akhirnya tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala disebut kepada saya pada akhirnya sebelum daripada kami berpisah. Rupanya itu adalah pertemuan dan perpisahan terakhir kami. Disebut pada saya Ustaz, dibahasakan diri dia Wan, nenek Wan. Wan ni Alhamdulillah lah menghafal Quran. Alhamdulillah menghafal Quran. Cumanya Wan ni satu benda je lagi Wan rasa nak dalam kehidupan. RM2 tu tak nak dah, tak boleh dah. Dia kata dia satu benda dia nak dalam kehidupan ni. Apa benda yang Wan? Wan nak Al-Quran Braille ke, saya tanya dia. Tak nak Al-Quran Braille buat apa, benda dah hafal. Dia kata, ya dah hafal Quran, tak perlu daripada Al-Quran Braille. Lagi buat Al-Quran Braille tak kerti kita. Titik-titik dia tak kerti baca. Apa tu Wan nak apa? Dia kata, Wan nak satu je kalau boleh sebelum mati. Dia kata, Wan nak tengok huruf Al-Quran, tapi Wan tahu benda tu mustahil sebab Wan buta. Wan nak tengok huruf alif macam mana, Wan nak tengok huruf ba macam mana, Wan nak tengok huruf ta macam mana. Orang kata ba dengan ta ni sama, cuma ba ni titik satu di bawah, ta titik dua di atas. Orang kata huruf jim, ha, ha ni sama rupanya, tapi beza titik. Jim titik tengah, ha tak ada titik, kha ada titik di atas. Orang kata ta dengan ta ni sama rupanya, tapi ra ada titik, ta tak ada titik. Orang kata sa dengan ta ni sama rupanya, tapi sa tak ada titik, ta ada titik. Banyak sangat tengok rupanya huruf-huruf Al-Quran. Ya salam, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pernah rasa gitu, kita pernah rasa nikmat kita tengok huruf Quran. Kita tak pernah rasa nikmat kita tengok huruf Al-Quran. Rupanya orang yang tak pernah melihat, dia rasa itu satu nikmat yang sangat dia tengok. Dia tak tahu huruf Al-Quran. Dia boleh baca,
Tapi dia tak tahu huruf tu macam mana rupanya. Dia nak sangat rupanya tengok huruf ni, Quran ni satu nikmat. Boleh tengok mushaf ni satu nikmat. Tapi kita tak pernah rasa itu satu nikmat. Kerana kita ada penglihatan. Kita tak pernah dengar, kita tak pernah rasa mendengar Quran itu satu nikmat kerana kita ada pendengaran. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala, ini ada satu teguran. Allah beri kita mata, cubalah tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita rasakan nikmat bahawa melihat Al-Quran itu adalah satu kurnia yang sangat besar yang Allah beri pada kita supaya kita sedar. Gunalah mata itu kata Al-Quran sebelum Allah SWT tarik. Bila-bila masa Allah SWT boleh tarik? Bila-bila masa tuan-tuan? Ya? Jadi tuan-tuan Allah SWT, mudah-mudahan proses kita pada petang ini akan ada manfaatnya bagi saya dan kita semua, insyaAllah. Semoga Allah SWT terima puasa kita. Semoga Allah SWT kurnia kita semua dengan malam Al-Qadar, insyaAllah. Allah SWT ampunkan dosa kita dan Allah SWT masukkan kita semua ke dalam syurga, insyaAllah. Sekarang dulu puasa kita, mudah-mudahan manfaatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.